Okay, so sekarang kita resume chapter 1 iaitu Introduction to Plant Health Care and Law, yang mana kali ni kita akan tengok kepada peraturan ataupun undang-undangnya lah. Okay, apa yang dimaksudkan dengan pesticides? Pesticide that cover all insecticide, fungicide, herbicide, rat poison and snail poison. Okay, maksud dekat sini adalah pesticide ni merangkumi segala jenis racun perosak bagi serangga, racun perosak bagi fungi iaitu kulat, racun perosak bagi rumpai, racun tikus dan juga racun siput. Okay, kemudian ada pesticide used in agriculture, public health sector, forestry sector and in use in the home. Okay, maksud dia kat sini racun perosak yang digunakan dalam bidang sektor pertanian. Okay, dalam bidang dalam sektor kesihatan seperti tikus dan sebagainya tu juga adalah racun perosak. Okay, dan juga dalam bidang perhutanan dan juga yang kita gunakan kat rumah. Contoh dia, racun perosak yang biasa kita gunakan kat rumah adalah shelltalk. Shelltalk tu juga adalah racun perosak. Tapi dia dalam kelas yang paling rendah, maksudnya dia yang paling kurang sekali berbahaya. Dia membahaya tapi yang paling kurang sekali berbahaya. Okay, seterusnya kita tengok pada pengharaman racun paraquat. Ini baru dilaksanakanlah pada 1 Januari 2020, di mana Malaysia telah melarang menggunakan racun yang diberi nama sebagai paraquat. Okay, bahan aktif paraquat ni adalah bahan aktif. Okay, paraquat ni telah dikelaskan juga sebagai 1B iaitu racun yang sangat toksik. Dia yang paling tinggi sekali adalah 1A. Tapi untuk paraquat ni dia duduk pada 1B iaitu label dia berwarna merah. Ni label dia. Label dia berwarna merah, kelas 1B. Okay, kenapa kita haramkan? Sebab dia tak ada penawar, dia mudah diserap melalui kulit, kemudian boleh menyebabkan kerosakan kuku, hidung berdarah dan lebih teruk lagi, kegagalan buah pinggang. Okay, kesan buruk jangka masa panjang ni maksud dia bila dia terlampau, dia selalu terdedah dengan racun ni. Dalam seminggu tu dia gunakan 2-3 kali racun ni, dalam kelamaan benda ni akan berlaku. So sebab itulah Malaysia decide untuk haramkan racun paraquat ni. Okay, untuk makluman, kegunaan racun paraquat adalah dia racun rumpai yang sangat kuat lah. Dia boleh bunuh lalang, rumput dan sebagainya. So para petani ataupun berkebun masih gunakan racun paraquat ni sebab dia efektif, berkesan. Walaupun bagaimanapun sekarang ni kita dah haramkan, tapi masih ada yang menggunakan. Kenapa dia gunakan? Sebab tak ada racun lain yang boleh gantikan paraquat. Itulah dia berkesan tapi dia mendatangkan kesan buruk pada jangka masa panjang. Okay, seterusnya kita akan tengok pada undang-undang. Okay, dalam chapter Plant Health Care kita ada 3 undang-undang yang utama ataupun akta utama. Yang pertama adalah Pesticide Act 1974 iaitu Akta Racun Makhluk Perosak. Okay, kemudian kita ada Plant Quarantine Act 1976 iaitu Akta Kuarantin Tumbuhan. Kemudian kita ada Plant Quarantine Regulation 1981. Okay, untuk akta ni apa yang penting awak kena ingat nama dia dan juga tahun bila dia dilaksanakan. Okay, kemudian content. Apa yang ada dalam akta ni, itu penting kena ingat sebab dia akan ditanya dalam test quiz ataupun final exam. Okay, apa dia objektif untuk akta-akta racun makhluk perosak ni? Kenapa kita buat akta ni? Yang pertama, yang paling penting kali adalah untuk to control the manufacture, sale and storage of pesticide in the country. Kita nak kawal penghasilan, penjualan dan penyimpanan racun perosak yang ada di Malaysia. Kenapa kita kena control semua ni? Sebab racun makhluk perosak ataupun pesticide ataupun baja adalah satu bidang industri yang multi-million, bidang yang sangat besar. So sebab apa kita bidang dia sangat besar? Sebab kita antara negara yang komoditi kita adalah agriculture. Kita ada kebun ladang sawit, getah dan berbagai tanaman yang lain. So benda ni perlu dikawal. Kalau kita tak kawal, syarikat ni dia akan produce sebanyak-banyak mana yang mungkin dan dia tak akan ikut segala peraturan. So itu membahayakan pada manusia dan juga pada environment. Okay, kemudian nombor 2, to ensure that the pesticide is effective as claimed on the label. Okay, untuk memastikan racun yang dihasilkan tu sama efektif dengan apa yang tulis pada label. Okay, kalau label dia kata racun ni boleh membunuh rumpai, racun tu sepatutnya boleh membunuh rumpai jika digunakan dengan cara yang betul lah. So tu yang dipanggil tu yang
akta ni dikuatkuasakan supaya tak ada penipuan berlaku kat situ. Okey, kemudian yang nombor 3, ni sama juga untuk mengelakkan fraud control, mengelakkan penipuan dari segi content, concentration, bahan aktif, active ingredient, efficacy and other properties available at the pesticide. Okey, maksudnya kat sini segala apa yang dia label pada pesticide tersebut adalah betul dan bukannya direka-reka ataupun ditipu. Kalau dia kata concentration untuk racun makhluk rosak ni sebanyak 20%, so supposedly racun tu adalah memang kena 20% bahan aktif. Bukannya racun tu hanya ada 2-3% bahan aktif tapi selebihnya adalah air kosong. So dia tak efektif lah. So itu tujuan akta ni dilaksanakan. Okay, nombor 4, to control pesticide residue in food for local consumption and for export. Okay, ini untuk mengelakkan adanya lebihan sisa-sisa racun perosak dalam makanan untuk makanan kita ataupun untuk kita ekspor. Okay, kalau terlampau banyak sisa racun perosak dalam bahan ekspor, automatik bahan tu tak akan dapat diekspor ke luar negara dan dia memang akan ditapis. Kita ada banyak agensi yang monitor benda ni. Okay, kemudian yang terakhir adalah to control dangerous pesticide on consumer, operators, public, livestock, water source and environment. Okay, racun makhluk perosak ni berbahaya, kita tak nak dia mendatangkan bahaya kepada manusia, iaitu kita lah yang makan dia. Kepada operators, pengendali dia, siapa, iaitu pekebun, petani ataupun kita yang menggunakan racun makhluk perosak tu, kita tak nak dia datangkan bahaya kepada kita. Okay, kemudian kepada public, livestock, iaitu kepada orang awam, kepada hasil ternakan kita dan juga kepada kita punya sumber air. So ni adalah kenapa akta ni dikuatkuasakan. Okay, seterusnya ni adalah agensi yang terlibat dalam akta racun makhluk perosak. Yang pertama kita ada Department of Agriculture, DOA. Okay, Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry. Okay, Department of Agriculture yang implement dan enforce akta racun makhluk perosak 1974. DOA yang bertanggungjawab dalam menguatkuasakan undang-undang Pesticide Act 1974. Kemudian DOA juga yang control quality, efficacy and adverse effect pesticide imported and manufactured. Segala racun makhluk perosak yang kita import ataupun kita ekspor, DOA yang akan control. Dia yang akan pastikan kualiti, keberkesanan dan kesan buruk dia kepada manusia. Okay. Dan seterusnya, DOA juga berperanan to carry out post-registration activities involving enforcement after registration detection pesticide. Okay, maksud dia untuk mohon lesen ataupun pendaftaran aktiviti selepas menggunakan menghasilkan racun makhluk perosak tu, DOA yang akan kontrol. Maknanya bila dia dah endorse ataupun dia dah bagi kebenaran menghasilkan racun makhluk perosak tersebut, dia akan continue monitor mengenai racun makhluk perosak tu, sama ada dia mendatangkan kebaikan ataupun lebih mendatangkan keburukan. So bila lebih mendatangkan keburukan, DOA akan tarik balik lesen dan haramkan racun. Sama seperti paraquat. Itu yang dah berlaku lah. Okay, seterusnya kita ada Department of Nature Quarantine Inspection Service, Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry, yang ni kita panggil sebagai MAKIS. Okay, yang ni dia dekat dengan kita, dia dekat KLIA, dia duduk kat situ sebab tujuan utama MAKIS adalah berkaitan dengan quarantine. Okay, maksud dia kat sini provide integrated service relating to quarantine, inspection, enforcement at entry points. Entry points ni biasanya dekat sempadan lah. Setiap sempadan negara, airport dan sebagainya ada MAKIS ni. Okay, tujuan dia lah yang akan verify ataupun dia yang akan tengok certification, kelulusan yang ada untuk kita import ataupun ekspor tumbuhan kita, dan juga haiwan ataupun ikan, segala barang-barang produk agriculture, tanah, mikrob dan semua itulah dia akan monitor. Okay, kenapa MAKIS ni penting? Sebab antara salah satu faktor kita adalah negara yang mempunyai tanaman komoditi, iaitu kita ada sawit dan getah. So mana-mana tumbuhan ataupun baja yang datang daripada negara yang mempunyai risiko merosakkan kita punya tanaman komoditi memang akan dikuarantin. Kalau dah bebas dan sebagainya, barulah boleh dibawa masuk supaya dia tak menjejaskan ekonomi kita. Sebab itulah MAKIS ni penting. Okay, dan last sekali kita ada
Department of Occupational Safety and Health, iaitu OSH. OSH ni dia lebih kepada administering, managing and enforcing legislation. Maksudnya dia menguatkuasakan undang-undang dan memperketatkan undang-undang berkaitan dengan safety and health. Maksud dia kat sini, bila kita contoh bila kita nak menggunakan racun makhluk rosak, kita perlu pakai PPE yang komplit. Tu adalah contoh dia. Maksud dia kita kena pakai mask, kena pakai goggles, kena pakai safety boot. Itu untuk mengelakkan risiko kepada pekerjaan kita. Itu adalah peranan bagi OSH.